Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Sarveshwaran dari kelas 5 STEM 2. Prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendalir mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Oleh itu, hari ini saya akan membincangkan aplikasi prinsip Archimedes tentang kapal selam dan belon udara panas. Kapal selam adalah jentera yang amat unik. Ia boleh terapung di permukaan air, kemudian tenggelam ke dasar laut dan ia juga mampu naik semula ke permukaan. Semua pergerakan ini berlaku kerana kapal selam mempunyai tangki balast pada dasarnya. Air laut akan dibiar masuk ke dalam tangki balast dan menyebabkan berat kapal selam semakin bertambah. Ketika berat kapal selam bertambah melebihi daya apungan, daya paduan yang terhasil akan menarik kapal selam itu tenggelam ke bawah. Untuk naik semula ke atas, kapal selam akan mengurangkan jumlah beratnya dan mengeluarkan semula air daripada tangki balas. Apabila tangki balas itu kosong, nilai daya apungan pula melebihi jumlah berat kapal selam. Ini menghasilkan daya paduan yang menarik semula kapal selam ke atas permukaan air. Begitulah proses jentera kapal selam berfungsi. Prinsip Archimedes juga bukan sahaja berlaku dalam medium cecair, malah berlaku pada medium udara. Sebagai contoh, belon udara panas. Ketika udara di dalam belon dipanaskan, ketumpatan udara di dalamnya semakin berkurang berbanding ketumpatan udara di luar belon. Pada masa yang sama, belon mengembang menjadi besar. Semakin besar belon mengembang, semakin banyak isi padu udara yang disesarkan. Maka berat udara di persekitaran yang disesarkan itu juga bertambah. Menurut prinsip Archimedes, berat udara yang tersesar itu sama nilai dengan nilai daya apungan. Akhirnya, ini menghasilkan daya apungan yang semakin tinggi. Apabila daya apungan yang terhasil melebihi berat belon tersebut, ia akan terangkat ke atas udara dan boleh berada di udara. Jika belon hendak turun ke bawah, api akan dipadamkan, maka udara di dalam belon semakin lama semakin sejuk. Ini menyebabkan ia menjadi tumpat dan belon akan turun ke bawah dan mendarat. Nama saya Magrishi dari kelas 5 STEM 2. Pembinaan kapal laut juga menggunakan konsep daya apungan. Kapal laut yang dibuat daripada kayu boleh terapung kerana tuja ke atas, iaitu daya yang bertindak ke atas adalah sama dengan berat kapal. Kapal mempunyai ruang udara yang besar, jadi isi padu air yang disesarkan adalah lebih besar. Setiap kapal mempunyai garisan peninsula yang ditanda di sisi kapal untuk menunjukkan kedalaman yang selamat untuk berlayar, dan juga sebagai tanda had muatan kapal dalam keadaan tertentu. Kerana ketepatan air laut juga berubah mengikut tempat dan musim.